Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akasha bin Hamzah, matrix number A159106. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Hubungan Persepsi Kelakuan Pemanduan Bas dengan Kegagalan Mechanical Komponen Bas. Baiklah, untuk abstrak, seperti yang kita tahu, kemalangan bas ekspres merupakan satu kejadian yang sering berlaku di Malaysia. Kemalangan yang berlaku nyata mampu memberi banyak kesan negatif sama ada dari segi ekonomi maupun emosi pihak yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Secara amnya, jenis bas terbahagi kepada dua, iaitu bas ekspres dan bas henti-henti, di mana perbezaannya menerusi jarak yang dilalui oleh bas tersebut. Sebelum ini, pelbagai analisis kemalangan digunakan serta diaplikasikan. Namun, kaedah analisis kemalangan yang sedia ada tidak menyatakan punca yang membabitkan bas ekspres secara terperinci. Antara masalah lain yang timbul adalah ketiadaan perincian analisis terhadap kemalangan bas, khususnya dari perspektif pemandu. Oleh itu, kajian ini diadakan bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan bas ekspres, membangunkan corak kegagalan komponen mechanical bus dengan pemandu bas ekspres dan menentusahkan corak kegagalan komponen mechanical bus dengan pemandu bas ekspres. Kajian ini dijalankan menerusi kaedah soalan kaji selidik yang diedarkan kepada 45 responden, khususnya ialah pemandu bas. Kawasan kajian merupakan terminal bas ekspres yang dilakukan seperti Hentian Kajang dan Putrajaya Central. Hasil kajian mendapati peratusan untuk frekuensi setiap soalan, nilai alfa Krombach ialah di antara 0.7 hingga 0.9 serta normaliti untuk corak setiap aspek. Baiklah, untuk pengenalan, terdapat pelbagai jenis bas yang digunakan di Malaysia. Antaranya ialah bas henti-henti, bas ekspres, bas pelancongan dan perkhidmatan bas swasta. Selain itu, kenderaan di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu kenderaan persendirian dan kenderaan awam. Menurut Abdul Wahab, Burhan dan Rahmat, mereka menyatakan bahawa perkhidmatan bas adalah perkhidmatan awam yang paling popular yang digunakan sejak dahulu hinggalah sekarang. Seperti yang kita dapat lihat, di dalam rajah terdapat 3 jenis bas yang berbeza. Yang pertama ialah bas ekspres. Saya mengambil contoh Transnational. Dan yang kedua, bas henti-henti iaitu Rapid KL. Yang ketiga ialah bas pelancongan T-Holidays, di mana perbezaan antara bas ini ialah jarak yang dilalui oleh setiap bas. Seperti contoh, bas ekspres kebiasaannya digunakan untuk jarak yang jauh dan memakan masa untuk 1 jam hingga 3 jam untuk sampai ke destinasi, manakala bas henti-henti Rapid KL kebiasaannya digunakan oleh pekerja, pelajar maupun pelajar universiti dan pelajar-pelajar sekolah. Untuk bas pelancongan pula ialah bas T-Holidays, di mana contohnya bas T-Holiday ini membawa pelancong yang untuk berjalan di Terengganu. Okey, untuk permasalahan kajian, secara amnya terdapat berbagai kaedah soal kaji selidik tentang kemalangan, tetapi soal selidik yang sedia ada tidak menyatakan punca berlaku kemalangan yang membabitkan bas ekspres secara terperinci. Jadi, kajian ini dibuat untuk menganalisa faktor-faktor kemalangan antara pemandu dan bas ekspres. Menurut Winter, pada tahun 2010 menerusi kajian kaedah soal kaji selidik yang melibatkan kelakuan pemandu menyatakan bahawa kaedah soal kaji selidik kelakuan pemandu adalah berdasarkan kepada data yang dilaporkan sendiri mempunyai beberapa kurangan seperti berat sebelah. Okey, untuk objektif kajian ini terdapat 3 objektif. Yang pertama, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan bas ekspres. Seterusnya, membangunkan corak kegagalan komponen mechanical bus dengan pemandu bas ekspres. Dan yang ketiga, menentusahkan corak kegagalan komponen mechanical bus dengan pemandu bas ekspres. Seterusnya,
ialah metodologi kajian. Di sini saya sediakan satu flowchart di mana mula seterusnya mengenal pasti faktor-faktor kemalangan bas ekspres menerusi kajian kepustakaan. Yang kedua, membina soalan kaji selidik berdasarkan faktor yang terlibat khususnya dari perspektif pemandu. Yang ketiga, menjalankan kajian soal selidik terhadap responden di kawasan terminal bas. Seterusnya, menjalankan temu bual bersama pemandu bas ekspres untuk mengenal pasti kegagalan komponen mekanikal bas. Dan yang terakhir, menganalisis data yang diperoleh daripada responden menggunakan perisian SPSS. Akhir sekali, tamat. Dan di sini saya lampirkan contoh soal kaji selidik yang telah dijawab oleh responden. Terdapat 3 bahagian. Gambar yang pertama menunjukkan bahagian demografi, iaitu mempunyai jantina, umur dan syarikat. Bahagian yang kedua ialah aspek pemandu dan bahagian yang ketiga ialah aspek teknikal, di mana kedua-duanya mempunyai 15 soalan untuk aspek pemandu dan 15 soalan untuk aspek teknikal. Okey, untuk keputusan, di sini terdapat satu rajah cartapai dan satu histogram. Rajah cartapai menunjukkan peratusan yang dicapai oleh soal kaji selidik dari aspek pemandu, manakala rajah histogram pula menunjukkan frekuensi yang dicapai oleh soal selidik dari aspek pemandu. Seterusnya, rajah cartapai peratusan yang dicapai oleh soal kaji selidik dari aspek teknikal. Dan yang kedua, rajah histogram pula menunjukkan frekuensi yang dicapai oleh soal kaji selidik dari aspek teknikal. Maknanya, saya menjalankan kajian ini menerusi dua bahagian, iaitu satu aspek pemandu, satu lagi aspek teknikal. Jadi saya ingin mencari corak dan gabungan antara kaitan antara kedua-dua aspek tersebut. Okey. Untuk frekuensi pula, frekuensi ini diuji untuk mendapatkan peratusan bagi setiap soalan yang dijalankan. Hasil daripada kajian yang telah mendapati nilai peratus, nilai yang sah serta peratusan kumulatif. Seperti yang kita dapat lihat di dalam jadual tersebut, sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju, sangat setuju. Di situ ialah jumlah 45, bermakna ada 45 responden. Frekuensi untuk yang menjawab sangat tidak setuju ada 19 responden, tidak setuju 13 responden, tidak pasti 5 responden, setuju 4 responden dan sangat setuju 4 responden. Di sini kita dapat lihat peratus untuk sangat tidak setuju 42.2%, tidak setuju 28.9%, tidak pasti 11.1%, sangat setuju dan setuju 8.9%. Seterusnya kita dapat melihat peratusan yang sah. Kita dapat lihat sangat tidak setuju 42.2%, sama dengan peratusan sebelumnya. Dan seterusnya 28.9%, 11.1%, setuju dan sangat setuju 8.9%. Akhir sekali kita dapat lihat peratusan kumulatif di mana sangat tidak setuju 42.2%, tidak setuju 71.1%, tidak pasti 82.2%, setuju 91.1% dan sangat setuju. 100%. Frekuensi diuji untuk mendapatkan peratusan bagi setiap soalan yang dijalankan. Sebabnya soalan yang dijalankan terdapat 30 soalan. Jadi kita ingin mencari frekuensi dan validation untuk setiap soalan itu, adakah ia benar ataupun soalan itu mempunyai bersifat negatif ataupun bersifat positif. Seterusnya ialah reliability. Reliability dijalankan untuk mendapatkan nilai alpha kerombak kedua-dua aspek. Bagi aspek pemandu, nilai alpha kerombak yang didapati ialah 0.739, di mana ada 15 soalan, dan nilai alpha kerombak untuk aspek teknikal pula ialah 0.937. Terdapat juga 15 soalan. Di sini kita dapat lihat bahawa kita dapat simpulkan bahawa soalan yang telah dijalankan adalah baik dan bersifat
dan bersifat positif kerana alfa kerombak yang baik ialah antara 0.6 hingga 0.9 ke atas. Seterusnya ialah normality. Normality diuji untuk mendapatkan corak antara soal kaji selidik dan responden dari aspek pemandu dan teknikal. Di sini kita dapat lihat ada satu jadual di mana aspek pemandu kita akan dapat seperti normal distribution, dan yang kedua ialah aspek teknikal. Kita hanya dapat satu di sini kerana ada satu responden yang menjawab satu soalan positif tetapi yang menjawab negatif. Jadinya kita dapat aspek teknikal tu satu dekat sini, satu ni kira macam ada cacat sedikit untuk carta histogram ini. Okey, sebagai kesimpulan, hasil kajian telah dikenal pasti bahawa baiklah. Hasil kajian telah dikenal pasti bahawa faktor yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan bas ekspres ialah dari sikap pemandu itu sendiri. Seterusnya, corak kegagalan mechanical bus dan pemandu bas ekspres ditentukan oleh nilai frekuensi, alfa kerombak dan normality. Dan yang terakhir, nilai yang diperoleh oleh alfa kerombak ialah antara 0.7 hingga 0.9. Sekian, terima kasih.